Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nabila binti Abdul Khalid, PA 25160714. Hari ini kami akan membentangkan tentang topik kuliah 9 iaitu hubungan pekerjaan. Bagi soalan pertama, saya akan menerangkan tentang maksud hubungan pekerjaan dalam proses perindustrian. Secara umumnya, hubungan pekerjaan ialah hubungan yang terjalin antara majikan dan pekerja dalam sesebuah organisasi. Hubungan ini melibatkan kerjasama antara kedua-dua pihak bagi memastikan setiap tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan baik serta mencapai matlamat organisasi. Dalam hubungan pekerjaan, majikan mempunyai peranan untuk menyediakan peluang pekerjaan, membayar upah atau gaji yang dipersetujui serta menjaga kebajikan pekerja. Pada masa yang sama, pekerja bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh dedikasi, mematuhi arahan yang sah dan menjaga disiplin di tempat kerja. Selain itu, hubungan pekerjaan juga merangkumi pelbagai perkara seperti syarat pekerjaan, waktu bekerja, kemudahan dan faedah pekerja, serta proses penyelesaian masalah atau pertikaian yang mungkin timbul antara majikan dan pekerja. Hubungan yang baik dapat mewujudkan suasana kerja yang lebih positif dan menggalakkan kerjasama dalam organisasi. Sebagai contoh, apabila majikan memberikan layanan yang adil dan pekerja menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap tugas mereka, produktiviti organisasi juga akan meningkat dan konflik di tempat kerja dapat dikurangkan. Sekian, terima kasih. Nama saya Nur Afifah Syazlinda binti Rizal, nomor matriks BE 25160821, akan menerangkan tentang bagaimanakah hubungan antara majikan dan pekerja dibentuk dalam organisasi kerja. Hubungan antara majikan dan pekerja dibentuk melalui jaringan interaksi sosial yang melibatkan komunikasi, peranan, tanggung jawab, kuasa dan kerjasama dalam organisasi. Hubungan ini diinstitusikan melalui kontrak pekerjaan, struktur hierarki, penilaian prestasi, serta peraturan organisasi yang menetapkan hak dan tanggung jawab kedua-dua pihak. Selain itu, hubungan ini terbentuk melalui interaksi harian di tempat kerja yang bersifat saling bergantung antara majikan dan pekerja. Majikan memerlukan pekerja untuk mencapai matlamat organisasi, manakala pekerja bergantung kepada majikan untuk memperoleh pendapatan, keselamatan pekerjaan, dan peluang pembangunan kerjaya. Hubungan ini boleh menghasilkan kerjasama yang baik, namun juga berpotensi menimbulkan konflik sekiranya berlaku ketidakadilan atau eksploitasi. Kesimpulannya, hubungan majikan dan pekerja dibentuk melalui gabungan kontrak pekerjaan, struktur organisasi, komunikasi, budaya, kerja, dan interaksi sosial yang berlaku secara berterusan dalam organisasi. Saya Azlicia Petrus, BE 25110304. Saya akan menerangkan tentang peranan kontrak kerja dalam mengawal proses kerja. Yang pertama, ia menjelaskan hak dan tanggung jawab pihak majikan serta pekerja. Perkara ini untuk memastikan pihak majikan dan pihak pekerja memahami peranan mereka masing-masing. Peranan yang kedua, ia menetapkan syarat dan terma pekerjaan. Kontrak kerja ini mengandungi maklumat seperti gaji, waktu bekerja, cuti, dan faedah pekerja. Ia mampu memastikan urusan pekerjaan berjalan dengan lancar. Peranan yang terakhir, ia mampu mengawal pelaksanaan tugas pekerja. Ia menetapkan skop dan tanggung jawab pekerjaan, dan ia membantu pekerja melaksanakan tugas mengikut kehendak majikan. Saya akan membincangkan bagaimanakah kesatuan sekerja terlibat dalam hubungan pekerjaan industri. Kesatuan sekerja bertindak sebagai ejen pengimbang kuasa antara pekerja dan majikan. Pertama adalah melalui rundingan kolektif. Kesatuan sekerja akan mewakili pekerja untuk berunding dengan pihak pengurusan dan menghasilkan perjanjian kolektif. Rundingan ini merangkumi aspek struktur, gaji, bonus, waktu bekerja, dan kemudahan kesihatan cuti tahunan. Yang kedua ialah perwakilan dalam pertikaian. Jika berlaku pertikaian, kesatuan sekerja akan menyediakan bantuan guaman dan mewakili pekerja tersebut dalam sesi soal siasat dalaman domestic inquiry maupun di mahkamah perusahaan. Yang ketiga adalah advokasi dan pengumbalan dasar. Di peringkat makro, kesatuan sekerja terlibat dalam dialog tiga pihak tripartite bersama kerajaan dan persatuan majikan untuk membincangkan pindaan undang-undang buruh, penetapan gaji minimum, dan dasar keselamatan sosial pekerja. Terakhir sekali, kesatuan sekerja juga bertindak dalam tindakan perindustrian sebagai jalan terakhir jika rundingan menemui jalan buntu. Kesatuan boleh melancarkan tindakan kolektif yang sah mengikut undang-undang seperti piket atau mogok untuk memberi tekanan kepada majikan.
Soalan yang terakhir ialah mengapakah hubungan pekerjaan penting untuk kelancaran proses perindustrian? Hubungan pekerjaan penting karena ia membantu mewujudkan kerjasama yang harmoni antara pekerja dan majikan sekaligus memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Hubungan yang baik meningkatkan komunikasi koordinasi, kerja, dan pembahagian tugas yang berkesan, yang akhirnya menyumbang kepada produktiviti organisasi. Selain itu, hubungan pekerjaan yang sehat dapat mengurangkan konflik industri melalui mekanisme seperti rundingan kolektif, perjanjian bersama, dan pematuhan undang-undang buruh. Ini juga dapat membantu menyeimbangkan kuasa antara majikan dan pekerja serta mengelakkan pertikaian yang boleh mengganggu proses pengeluaran dan perkhidmatan. Dari perspektif sosiologi, hubungan pekerjaan yang baik juga meningkatkan kepuasan kerja, komitmen pekerja, dan kesejahteraan organisasi. Keadaan ini mewujudkan kestabilan sosial dan ekonomi yang penting untuk pembangunan sektor perindustrian. Kesimpulannya, hubungan pekerjaan yang baik merupakan asas kepada kestabilan industri karena ia menggalakkan kerjasama, meningkatkan produktiviti, mengurangkan konflik, dan memastikan kelangsungan operasi organisasi secara berkesan. Sekian, terima kasih.